Okey tu. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan limpah dan kurnia daripada Allah kita dapat berhimpun pada pagi yang mulia ini dalam sesi kuliah duha soal jawab agama, dan alhamdulillah syukur kepada Allah, pagi ini kita berada di headquarters Mamadi Kuala Terengganu dalam usaha untuk meneruskan kerja-kerja dakwah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mengundang rahmat dan barakah daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan ini memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia ini, insya-Allah, dan akan menjadi saham akhirat yang menguntungkan kita pada hari kita akan bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Soalan yang sudah ada di depan saya ini ada lebih kurang 31 soalan. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat pada pagi ini, dan didahulukan ribuan terima kasih kepada pihak yang telah bertanya, kerana sungguhnya dengan sebab bertanyalah kita semua akan mendapat input manfaat daripada jawapan-jawapan untuk kita amalkan. Soalan yang pertama, Ustaz, kalau ada air semayang lepas tu tertidur bukan lama, terlelap 5 saat je, batal atau tidak wuduk? Soalan pertama tentang tidur dan wuduk. Wuduk ni kita fahamlah, orang Melayu panggil air semayang, Arab panggil wuduk. Jadi kalau kita tidur, batal atau tidak wuduk? Kita dulukan nas-nas yang datang daripada Nabi SAW tentang wuduk. Ada satu hadis yang berbunyi, Al-ainani wika usahi faman nama falyatawadda au kama qala. Mata yang tidak tidur, mata yang tak lena, mata hak sedar, maka dia akan tahu adakah batal ataupun belum batal, adakah masih berwuduk atau tak ada dah wuduk. Faman nama, maka barang siapa hak tidur, falyatawadda, maka dia kena ambil wuduk. Ni jelas dah. Sebab kalau kita dok tidur, kawan kita kata mu batal wuduk, batal kok mana? Batal dah. Batal kok mana? Mana dalil batal? Batal dah aku puasa ke batal dah? Tak boleh menang kita sebab kita dok tidur, sebab kita sedar. Tapi kalau kita bangun tidur, orang kata batal dah wudukmu. Batal dah. Kita tak kuat dah. Jadi faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur kena ambil wuduk. Kerana tidur ni kita tak boleh nak kata batal ke tidak. Hak kuatnya biasanya batal. Sebab tidur. Tidur ni macam-macam benda. Tangan pegang benda yang membatalkan, keluar angin. Sebab tu kata al-ainani wika usahi. Dua mata dia sedar, keluar angin ke tak? Ketuk ke tak? Dua mata ni lah. Maksud dua mata, mata yang tidak tidur. Kalau tidur tak sedar. Kalau orang tanya apa mu tidur dia mu cakap gini, dah mana ke tahu tidur. Tapi kalau kita tak tidur, kita tak ngaku bila masa aku kata. Tak ni kata, bila mu jangan nak reka kan? Tapi kalau kita tidur kau boleh reka.
Nak, orang boleh ke tu. Nah, jadi tidur membatalkan wuduk. Tiba-tiba pada satu malam Nabi SAW tunggu semayang, Nabi lambat semayang, sahabat ni tertidur dalam sejik. Siapa pada tunduk itu tidur. Bukan semua, sebahagian sahabat. Bila orang qamat semayang Isya, sahabat yang tidur-tidur ramai-ramai ni bangun, tak ambil wuduk, terus semayang. Maka ulama kompromikan dua dalil. Jadi maksudnya tidur ni ialah punggung kita ni bila lekat gini tidak boleh keluar angin. Bila tak boleh keluar angin itu tidak membatalkan. Nah, jadi bila tidur kita punggung tak kena di latar, dipanggil mazinah, kuat sengkaan sepak situ. Nah, jadi tidur berdiri batal wuduk, tidur natang batal wuduk, tidur ngiring batal wuduk belaka. Tidur gini tak batal wuduk walaupun tidur atas tubuh pagar. Atau kita tidur atas motosikal. Nah, kita nak pergi ke mama ambil motosikal, start depan dah sampai Batu Nang. Tidur dah. Bangun cukar. Tak batal wuduk. Sebab punggung kita tidak terakak. Aksiden tu lain hal. Ni bab batal wuduk. Baik, dia kata kalau khelak, dia yang membatalkan wuduk 4 perkara ulama bilang. Salah satunya hilang akal. Bukan tidur saja sebenarnya, hilang akal. Mana panca indera down, tak ada benda. Nak hilang akal ni tidur. Pesang, pitang, koma, apa benda lagi? Gila. 5. Lagi khelak. Nampak? Kalau dia tanya 5 saat, ni bukan tidur. Tidur tak ada 5 saat. Khelak dia panggil. Faham? Macam awak kereta. Khelak. Sengguk. Maka ada tidur. Tidur semula bangun-bangun lah gambang. Tu baru tidur. Jadi khelak ni sekejap. Walaupun 0.1 saat, bila hilang panca indera, batal wuduk. Jadi jawapannya 5 saat mukhelak ni jauh dah, lama sangat dah. Batal dah wuduk. Maka fal yatawadda, kena ambil wuduk. Tapi tengah-tengah orang tua-tua dia khelak, dia batal dah wuduk. Bila rabang so bangun bayang so. Hidup baring kan? Dia baring. Rabang so bangun. Orang tua. Cucu dia kata, tok batal dah wuduk tidur. Mana jangan. Dia kekoh cucu dia. Dia malas nak sembah, padahal dosa dah dia tu. Jangan main-main hukum syarak. Ya. Jadi cucu dah wani nak tegur. Soalan yang kedua, kalau rasa nak marah sangat pada suami tapi bebel dalam hati saja, dosa ke tak? Ini dari Mama Dia sendiri ni. Jadi kita nak marah ke suami kita, kita tak marahlah di mulut, wawah-wawah. Kita bebel dalam hati saja. Kata ulama, antara perkara yang dibenarkan secara maksudnya tidak lagi berdosa, kita marah hanya dalam hati saja. Dan tahan jangan jadi haram. Maksudnya marah tu ada. Kita tahan marah tu jangan jadi haram. Jadi haram ni macam-macam. Keluar kot mulut atau mesej. Abang tak ada jadi haram lah tu. Tak. Viral gitu gini-gini tak. Tu dah jadi haram. Tapi kita tahan. Dan kalau tak marah langsung tak boleh. Sebab kita manusia ada hati. Kita nak boleh tak meruyung marah langsung boleh. Kita kena jadi tiang TMB. Kita tak hati. Baru kerah kejong itu. Jadi bila sebut manusia, dia ada perasaan. Hati ni lah tempat marah, tempat suka, tempat sayang, tempat rindu, tempat lugar. Situ belaka dia. Jadi bila ada sesuatu berlaku, dia tersentuh. Sebab hati kita sensor. Bila hati mampu tak jadi apa. Ayah mati pun nengung gitu. Tu hati minta mati, sensor mati. Tapi oleh kerana sensor hati kita hidup, ada benda kita tak kena, kita rasa nak marah. Jadi tahan marah di dalam hati. Ada ayat Quran berbunyi wal kadhiminal ghaidha. Allah suka, Allah puji orang-orang bila dia nak marah, dia tahan. Mana marah tu ada tak? Ada. Tapi dia tahan, jangan tubik luar. Itu maksudnya. Jadi kalau kita nak marah ke laki kita, bukan tak boleh. Boleh. Bukan semua kena tahan. Benda salah laki kita, tak bangun mayang. Kena marah. Cuma marah kita ke suami, tak boleh marah macam anak-anak. Bangun pada, bangun. Tak boleh kata gitu. Tak, laki kita. Jadi marah kita tu beradab. Bangun bang, semayang dah. Boleh tak semayang? Nak habis waktu dah ni. Marah gitu. Jadi bukan semua tahan belaka.
Suami main nombor ekor pun tahan. Wal kaziminal ghaid. Faham? Itu salah. Jadi benda-benda yang tak patut, benda-benda yang emosional, benda-benda bukan syar'i, benda-benda bukan darurah. Nak tahan je dah. Badi tahan. Bab pernikahan ini maksudnya kalau kita nak tahan lama, ialah badi tahan. Orang tanya benda jaya nak tahan lama, badi tahan. Tahan mana? Badi sabar. Seorang tak ada badi tahan, geng. Soalan seterusnya. Adakah betul orang yang sakit sebelum meninggal dunia itu tanda Allah nak hapuskan dosanya sebelum dia bertemu Allah? Betul? Sebab orang beriman ni istimewanya dia masa sihat dan masa sakit. Masa sihat orang beriman dia boleh buat ibadat, dia boleh begitu begini, dia boleh pergi ke Mekah dan sebagainya. Masa sakit dia tak boleh nak pergi ke Mekah, dia tak boleh nak pergi umrah, dia tak boleh nak pergi masjid. Tapi janjiannya apa saja musibah yang menimpa mukminin mukminat, orang beriman laki-laki atau perempuan, Allah akan kafar, Allah akan hapuskan dosanya. Sebab tu sakit hapus dosa. Sebab itulah orang duk cakap sakit dulu baru mati. Dapat kelebihan. Kelebihan apa? Kafarah. Sakit tak mati pun kafarah, sakit membawa mati pun kafarah. Itu kelebihan orang beriman. Sakit walaupun Nabi kata Selumbur cocok di duri. Kena selumbur. Kafarah. Allah kafarah. Tapi dua syarat. Pertama, kita tidak marah. Nampak? Kedua, kita apa benda ni? Kita redha dengan ketentuan Allah. Jangan maki hamung. Tak sakit maki hamung. Tengah orang ni berobat lambat sangat baik, dia marah. Penyakit atas babi apa dah baik-baik. Faham lagi? Ya, ni supah molek-molek ada. Tak boleh pahala. Padahal kalau mu tak supah tak baik kak. Mu supah pun tak baik kak. Baiklah tak supah. Dia gitu. Jadi betul. Kalau orang kata mati, sebelum mati dia sakit, Allah hapuskan dosa, betul. Sebab bila mati, dia sudah kurang dosa sebab hapus dengan sebab sakit. Contoh dia ada 100 dosa. Maka matinya, sakitnya separuh saja. Contoh, Allah hapus separuh saja. Tinggal 50. Tak lama matinya, Allah hapuskan semua. Kosong-kosong. Sebab tu orang yang mati, kosong, beres. Sebab tu kadang-kadang kita anak kita jahat. Kadang-kadang bini kita jahat mulut. Kadang-kadang laki kita perangai dok molek. Ini semua ni jangan kita susah sangat. Pada hakikatnya hapus dosa kita. Faham? Kita dulu ada buat salah, kita tak ingat. Lepas ni kita boleh laki jahat. Kita sabar, Tuhan hapus dosa hak dulu. Ada buat gitu. Mu dah ingat dah ni. Faham? Nampak pasal memori lain dah. Jadi aku beri mu suami jahat. Jadi mu susah, aku hapus dosa, mu sabar aku hapus dosa, mu mati kosong. Baik sangat mak ayah, anak pula ngisap dadah dua-dua beradik. Rupanya ayah mak dulu ada salah. Jadi Allah nak ayah mak ni sabar, susah dengan dua orang anak ni, faham? Mati mak ayah lagi, kosong. Ada hikmah dia. Soalan seterusnya. Kalau tak sakit, mati tiba-tiba, macam mana? Ada orang kata mati tiba-tiba, mati tak pakai. Dia gaduh dengan mulut dia. Jangan laju dengan mulut. Dia gini, ada molek, ada tidak. Pernah ditanya Nabi SAW, Nabi jawab dua perkara. Satu hadis Nabi kata, tanda akhir zaman, banyak berlaku mati mengejut. Nabi tak kata jahat. Tanda akhir zaman. Faham? Mati mengejut. Kita mati tak pakar tu. Ni hadis. Mana Nabi kata tak pakar? Amaratis sa'ah, maksudnya tanda dunia sudah di hujung, bukan tak pakar. Macam hadis Nabi kata akhir zaman bangunan tinggi banyak. Betul tak? Kita pun tengok hadis, orang kata haram buat bangunan tinggi. Haram kok celah mana? Ni hadis. Dah hadis bukan kata haram. Hadis kata akhir zaman bangunan makin tinggi. Alah balik sungguh. Jadi ramai nak jadi ahli fiqh susah lalu. Dan hadis yang kedua, orang tanya, mati mengejut ni macam mana wahai Rasulullah SAW?
Nabi kata rehat bagi orang beriman, kejahatan bagi orang fasik. Mana kalau orang kafir mati ngeju, bala bagi dia. Bagi orang beriman, Allah nak rehat dia, susah lama. Nah, tu susah lama dah. Daripada muda dah. Allah matikan mengejut dia. Tanda baik. Nah, hati-hati. Soalan seterusnya. Macam mana nak selamatkan diri dari keluarga zaman yang penuh dengan fitnah ini, Ustaz? Takut dengan zaman yang macam-macam fitnah akhir zaman. Ni kita duduk zaman penghujung. Bila zaman hujung dia banyak rosak. Dia apa-apa pun awal comel. Awal kita suka ke dia dak oleh. Apa benda, semua benda lah. Semua benda. Tengok kalau orang awak umur. Habis 400,000. Bila dia buat tahun 92. 400,000 zaman tu, mahal dah. Nak? Balik tu, laki masuk dah nak rumah. Bini dah duduk itu pagar. Memang. Faham lagi? Dah, dia tengok habis. Bicara pagar tu, pagar habis, nyecek habis. Memang. Dah, dia comel kali. Kalau dalam teruk masuk dia lawa kali, 400,000. Tahu tak? Contoh. 92. Kalau 2002, jeng dah rumah dia. Jadi uduh tau. Dia mula-mula molek. Makin lama, makin uduh. Tengok orang beli kereta kan. Dia ambil dia. Ya mana kedai kereta kawal siap lah. Dia ambil dah. Alik rumah. Pusing kat tapel. Padahal alik tunang. Tahu tak? Malang pun banyak tayang. Faham tak? Bila tu? 20 tahun dulu. Dia ni tengok lugar kereta. Bang, orang kata kereta mu tinggal ni bertunang lah, tak ambil yang peng biar gitu lah. Tak apa. Dia gitulah dunia. Betul tak? Maka makin lama makin teruk. Perangai manusia gitu kok. Makin jahanam makin penuh. Ranah, macam-macam fitnah. Jadi yang jaga kitanya Allah. Jangan tinggal berdoa. Aman dari fitnah. Minta selamat dari fitnah. Minta selamat daripada musibah, ujian yang kita tak boleh nak tanggung. Allah yang jaga kita. Tapi syarat ihfazillah. Nabi kata, mu jaga Allah tu. Nampak ya subhanakumullah. Allah akan jaga kamu. Maksud kita jaga Allah bukan Allah ni budak kecil. Jagalah dengan taat perintahnya. Soalan seterusnya. Kita share kebaikan di media sosial dengan tujuan orang lain boleh follow. Itu niatnya. Tapi macam mana? Orang kata jangan cerita lah baik yang kita buat. Nak buat macam mana tu? Baik. Kita buat satu kebaikan, kita share. Tapi ada orang marah. Contohnya kita apa benda ni? Kita beri derma. Kita pun share gambarnya dalam Facebook. Kita pergi umrah, kita buat gambar dalam Instagram. Contoh. Kita sedekah ataupun wakaf Quran. Kita share dalam apa benda dalam internet. Tadi orang marah tak boleh. Tadi tunjuk haram tunjuk dia kata. Dengar baik-baik. Innamal a'malu binniyat. Hasilnya hanya senyap amalan itu diiktirafnya niat kita lah. Jadi yang niat ni Allah saja tahu. Baik, bila Allah saja tahu, kita pun tahu niat kita. Jadi bila orang semayang boleh jadi dia riak. Boleh jadi dia riak bukan kerana Allah. Dan boleh jadi kerana Allah. Ada dua kemungkinan di situ tak? Islam ajar kita bila dua mungkin buruk dan baik, dulukan yang baik. Dia panggil husnuzanni. Latih gitu. Hak baik dulu. Tuduh hak baik dulu. Nak kata hak jahat tak boleh. Biar ada bukti dulu. Kita tengok orang semayang mayat. Nak itih tu bukan nak mayang. Jaga. Kita molek mu jawab akhirat lagi. Sebab tak tahu niat dia tu kerana Allah kita semayang mayat atau kerana piti. Dalam hati. Kalau dia kabar lain. Saya bukan niat nak kerana Allah, saya nak itih je. Tu lain. Sebab ikhlas ini bukan dia derma gambar tu. Riak bukan gambar dia derma tu. Dalam hati. Nampak mahalul ikhlasi fil qalbi. Tempat ikhlas bukan di gambar, bukan di Facebook, bukan di mana-mana, di dalam hati. Hati Allah saja tahu. Kita buat baju jubah atau tudung. Kita buat, kita tulis belakang dia jubah persatuan orang-orang ikhlas setiu. Contoh, parah lagi. Belum tentu ikhlas kalau mu tulis gitu. Sebab apa? Tu luar. Ikhlas dalam. Jadi, dia ni dia duk tunjuk gambar dan nak tunjuk kat orang ke kerana Allah.
buat baik dulu. Kerana Allah. Dan kalau kerana tidak kerana Allah, dia dapat balasan akhirat. Cuma ulama pesan untuk jaga daripada riak. Bab riak ni dia bisa dia. Dia tikang lu. Faham? Setan kan? Tak, tang seritang. Bisa mainan dia. Tak, dia cocok kot ni. Tak apa juga ulama kata boleh kita akhirnya riak tapi sandar dengan ulama. Takut jadi rosok gitu. Sebab tu berpada-pada sikitlah kalau kita buat sumbangan dan sebagainya. Slow-slow sikit. Jangan banyak sangat. Sumbangan tu banyak. Nampak? Promote tu kurang sikit. Takut dia kucar kot dalam kita. Nak, kita dah sedar punah rana. Nak. Jadi hati-hati. Tapi jangan ketuduh kat orang. Nak tuduh kita sendiri. Soalan seterusnya. Share sikit amalan murah rezeki. Macam mana nak tahu rezeki tu Allah redha atau tidak? Rezeki ni ma yang fa'uka walau kana muharrama. Rezeki benda yang boleh berguna bagi hidup kita. Walaupun benda tu haram. Apa panggil rezeki kau? Kita nak nitas jalan, payung hujan lebat. Lebat hujan dah dah. Ambil pinjam payung. Rezeki. Kenapa? Bila ada payung boleh tumpang, tak kena hujan. Rezeki bukan makan aja. Nak. Jadi nak tahu kita nak murah rezeki. Murah rezeki ni maksudnya rezeki tidak kaat. Orang Terengganu panggil. Maknanya mudah. Tak berat, tak tersepit rezeki. Benda ni semua ni barang tulis dah. Bila kita duduk dalam perut mak kita 120 hari, Allah kata uktub rizqahu. Tulis rezekinya. Tulis. Daripada dia lahir sampai mati. Cuma doa dia menambah rezeki. Doa. Lagi amalan yang menambah, mulakan dengan doa. Selalu doa, Allahumma rzuqni rizqan halalan tayyiban wasi'a. Contoh, ya Allah rezekikan aku rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang luas. Yang kedua, kita kena banyak sabar. Sabar. Sebab rezeki itu yang kita minta, Allah beri yang kita tidak minta. Rezeki juga. Ada orang dia kata lumayan ajab dah dia apa dah. Tiga kali dah boleh interview naik pangkat, tak naik ke pangkat. Orang lain tak boleh. Padahal setiap yang kita minta dengan Allah wajib bagi. Doa ni astajib lakum. Mu minta kepada aku, wajib aku bagi. Cuma cara Allah bagi 4 perkara. Pertama, apa yang kita minta, hak tu dia beri selalu. Hak ni paling banyak. Contoh, kita nak pergi KL, kita doa masa naik kereta. Minta selamat. Siapa ada KL? Ni paling banyak tak? Tapi kita tak ingat. Kita duduk nak bini dua tu. Faham lagi? Duduk dapat ni Tuhan tu tunang mo. Balik KL pula, doa pula tak? Nak pergi Sarawak kan, doa naik kota terbang. Dah siapa tak? Siapa dah? Banyak lah. Tapi kita tak nampak tu, Tuhan tu naik. Yang kedua, kita minta hari ni, Tuhan beri lambat lagi. Tapi kita tak ingat Tuhan beri. Yang ketiga, kita minta hari ni, Tuhan beri akhirat. Tak beri. Daripada muda dia beramal, taat pada Allah, tak kaya-kaya pun. Siapa akan mati? Allah beri di akhirat. Yang keempat, dia minta lain, beri lain. Ni semua ni, cara Allah makbul doa. Dia minta naik pangkat. Pasal ada kekosongan pengarah dia di Malang. Dah 12 tahun di Malang. Faham lagi orang lain mau naik pengarah. 3 kali mai ajak tak jadi apa kau. Allah tak beri ke dia. Hak takut hak kepak ni, Allah beri benda lain. Benda apa? Allah beri. Dia minta naik pangkat. Allah beri dia sihat. Hak naik pangkat masuk hospital dah. Nak belah jatuh minggu depan. Faham lagi? Itu kerja Allah. Kita tak dangkan kita. Barang 32 meg, nak install 8 gig. Mampu ke lah. Faham? Soalan seterusnya, kita nak tahu guana Allah reda tak dengan rezeki yang kita dapat. Senang saja. Kita ikut terma tak? Kalau kita buat pinjaman bank kita, kena ada terma. Kita nak buat satu-satu urusan dengan syarikat-syarikat besar, dia ada ada terma dia. Kita ikut terma. Ikut. Tak ikut, kena sama lagi. Jadi kita hidup ni, kita beriman dah. Taat tak pada Allah? Taat. Bila taat, Allah reda. Nampak? Bukan bila Allah reda minum air sejuk, jadi macam air semak. Bukan. Air sejuk-sejuk. Curi air sejuk. Arang air sejuk. Merapok sama air sejuk tu.
Tetapi bila kamu taat pada Allah, itu tanda Allah redha. Nah, kita bukan redha, bukan Allah suka ni maknanya benda tu banyak. Oh, berkatnya rezeki mula ni. Apa mata berkat? Nah, 30,000 bulan masuk. Nah, itu bukan berkat, tu banyak. Nah, kalau main banyak tu berkat, itulah. Tokemo lah berkat. Nah, toke judi. Kena faham. Kita sekarang ni dalam kehidupan kita taat Allah tak? Taat. Maka mu dapat 1 juta pun barakah. Nah, mu dapat 1000 pun barakah. Allah suka. Syarat taat pada Allah. Taat bukan dalam sembahyang je. Cara kamu berniaga pun taat Allah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Jadi share rezeki lagi, kita bersedekah. Nah, piti tak ada sedekah. Tidak ada sedekah, mana nak piti? Sedekahlah kalau ada. Nah, lagi mu kuat sedekah, lagi datang laju rezeki. Kenapa? Nabi kata, ma yang kusumana min sedekah. Kalau kamu sedekah, sedikit pun tak akan kurang hartamu. Piti ada 1 juta, kita beli rumah 300,000, mesti tinggal 700. Nah, piti ada 10 riyal, bahan rojok katil 2 riyal, mesti tinggal 8 riyal. Tapi kalau mu 10 riyal, mu derma, kat lagi 10 tak akan jadi 10, paling sikit ganda 10. Akan jadi 100. Cuma tak nampak. Nah, dia mencurah-curah. Min haitsu la yahtasib, Allah beri siapa muda suka. Hanyuk. Tak? Kena sedekah. Dah kalau kupi nak berkat gua ni hidup. Nak muka dalam uduh kupi pula. Dah. Jadi 2 kali uduh. Nah, muka jamil kalau kedekut orang benci tengok. Dah muka uduh, dekut pula. Tak? Apakah amalan masuk syurga tanpa hisap? Saya takut dengan hisap azab Allah. Nak masuk syurga terus, apakah amalannya? Dia ada beberapa amalan. Antaranya, percuma saja. Nabi kata, umatku masuk syurga tanpa hisap 70,000 orang. Tak tu Kasyah angkat tangan. Saya seorang? Tak. Nabi kata, baik, awak seorang. Sahabat kedua, saya seorang lagi? Ada, seorang. Faham lagi? Dia tu 70,000 dah, kita tak dang. Wali Allah aja 70 juta ada tabung ke bumi daripada dulu sampai sekarang. Tak nak dang mana 70,000 ni. Jadi ada amalan ni. Yang mana? Mati syahid. Syahid dah gerak kita nak pergi perang nak pergi perang di Syria, dia pun nak pergi mati syahid. Dia rasa dia berat kita nak tengok, nak perang, nak mati, nak kena beradak dengan meriang nak. Takut kita. Kita tengah nak buka pintu, nak tubik rumah bini saja. Masuk lalu rumah. Faham dah? Batu tubik kecil tu lelaki. Dalam mati syahid gua ni gitu. Tak? Kita kena banyak sabar dan tawakal. Bersabar. Sabar ni Allah berikan syurga. Tawakal maknanya kita hati bergantung je. Usaha kita dengan makhluk. Hati kita kuat dengan Allah. Kena kuat benda-benda lagu tu untuk dapatkan syurga Allah. Kerana dengan dang dia kehendak, dia kata tak ada isyak, tak ada isyak lagi. Yang kita ni atas ketah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang dapat surat amalan melalui tangan kanan akan dihisapkan dengan mudah. Itu atas ketah. Kalau Allah nak, tak ada isyak terus boleh. Macam kita nak buat pinjaman, atas ketahnya ada selit gaji. Ada grantor. Faham tak lagi? Tu atas ketah. Tapi kalau sebenarnya tak payah. Kalau nak kita buat pinjaman bank, tak payah. Saya tanya dah dengan token bank, bukan manager, token bank, tuang bank. Dia tidak payah tu. Tu atas ketah je. Walaupun awak tak kerja, tidur pagi petang, malah kerja, bank akan beri pinjaman. Sebab syarat dia bayar je. Dia tak kerja, tak kerja gila pula. Tapi bulan-bulan bayar. Bank weh macam mana? Faham lagi? Faham tak? Tapi takkan nak orang cyber tu. Kalau khabar buat apa pun tak ada isyak lah ke jam kita. Dalam kata masuk neraka pun geluli batin orang tak membayang. Tak? Jadi harap-harap Allah mengampun, harap-harap dapat syurga Allah tanpa hisap. Lakukan amal sekadar yang kita mampu. Ambil masa yang kita ada, buat sebaik mungkin. Sebab apa? Sebab Allah ni dia suka gitu lah. Dan radhiyallahu anhum wa radu'an, masuklah kamu. Soalan seterusnya,
Dulu keluar dengan kawan-kawan, dia orang tak solat kat luar, dia orang cakap nanti balik rumah lah qada. Hukumnya macam mana? Dia semayang, ada kerja, sibuk, meeting, bisnes. Dia kata tak semayang. Semayang karang. Karang mana? Qada bawah. Nah, hukumnya haram, dosa besar. Kerana orang-orang yang beriman ini, sebenarnya semayang bagi mereka ini ialah kitaban mauquta. Kitaban mauquta ni maksudnya wajib yang ada jadual, ada waktu. Nah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya semayang 5 waktu atas orang yang beriman. Kitaban maknanya wajib tapi dia ada waktu. Bukan ikut sih. Kalau zikir apa? Uzkurullah, zikirlah Allah. Tak apa, pagi boleh, petang boleh, sekaya boleh duduk atas batu. Malam boleh, siang sibuk tak zikir, malam ni zikir boleh. Tapi kena 5 waktu tak boleh. Qadha boleh, tapi mu tinggal tu dosa besar. 1 waktu jadi palsu. Ramai kawan-kawan dak mayang. Dia bisnes punya pasal dak mayang. Travel dari Terengganu nak dapat gambang, nak Johor. Dak jamak orang, tak apa jamak takhir kot. Temendah dak berhenti kau. Rupanya dak mayang terus. Exia je. Dia dak mayang dah. Tapi kalau Tuhan nak, Tuhan sayang tu, pakai posin mayang. Saya itu berhenti di Gua Musang, ambil wuduk. Dah mari posin. GT3 2 juta tu. Masuk turun buka jakuk, body kursi ambil wuduk. Boleh ada mayang kereta 2 juta. Tayar dia saja boleh beli 6 utik dia. Lagi. Ada kan kena jaga. Jangan main qada lagu tu. Bila mudak semayang, makna rezeki kamu sudah tidak berkat. Sebelah kaki sudah dalam neraka. Balasan untuk orang yang makan yang haram di dunia dan apa pula di akhirat nanti. Makan haram kenyang, makan halal pun kenyang. Cuma hukum di dalam dunia, kita punya amalan-amalan ini tidak diterima. Anak Nabi Adam 2 orang. Satu nama Habil, satu nama Qabil. Habil ni bin Adam. Adam ni Nabi. Qabil pun bin Adam. Adam ni Nabi. Nabi faham, bukan manusia biasa. Habil beri sumbangan yang elok, Allah terima. Qabil beri yang tidak elok, Allah tak terima. Jadi kalau Qabil ni anak Nabi Adam, hak tak molek, Allah tak terima. Dan kalau kita hak makan hak haram, Allah terima tak? Mana dia? Nak cikgu Adam, dak orang cetong. Anak Nabi Adam lagi Tuhan tak terima, nak terima hakmu, kepu, nak terima hakmu. Kena jaga baik amalan. Amalan anak Nabi tak terima pasal tak molek. Apatah lagi kita anak YB pun tak. Kena faham-faham. Dia Allah ni baik. Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyib. Allah itu yang baik, tidak terima melainkan yang baik-baik. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, duduk di bumi ni makan yang halal, makan yang bersih. Itu di dalam dunia. Di akhirat sejuk enggak, sedap je tu. Di akhirat makan haram masuk neraka. Dah lah amalan tak terima, masuk neraka pula. Jeng kita. Tahu tak? Neraka ni kenapa? Kita ambil plastik, tiru Allah kat api. Comel plastik tu kita buat. Gubah comel beli di Taiwan, beli di mana-mana lawa lah, dia buat dengan plastik. Tahu tak? Kau Shopee kot apa. Cuba kat api, comel. Jadi uduh tak? Jadi udah api ni bukan saja menyakitkan, menghuduhkan. Kita ni fitrah nak comel. Kalau tak ada fitrah nak comel, tak ada apa dia ni. Faham tak lagi? Kalau nak jadi comel, tahu tak? Jadi masuk neraka. Makan haram, akhirat. Dunia tak terima, akhirat masuk neraka. Tak ingat Ratu Cantik Dunia tiap-tiap tahun 177 atau 176 buah negara akan pilih. Dalam negara dia siapa orang paling comel kali? Ni wakil Venezuela. Brazil siapa seorang. Argentina seorang. Sweden, Norway dan sebagainya. Dia beripung itu dia pilih pula paling cantik dalam dunia itu siapa? Dipanggil Miss World. Tahu tak? Comel kali Miss World. Dia ukur belakang, ukur telinga, ukur tekak, ukur apa.
Nah, kita kadang apa muka je comel betis selim no. Tak. Bukan kat sinilah ada mari. Dah. Jadi bila dah comel ni mu ambil ratu cantik dunia, cubalah api muka dia. Jadi kau comel ke kau uduh? Jadi uduh. Dah kalau ratu cantik dunia kena api jadi uduh. Dah kita tak masuk tu uduh dah bayang. Nah, comel sekali pun kena api jadi uduh. Kita dah masuk neraka uduh dah masuk oleh orang. Nah, di dunia kalau makan haram tak terima amalan. Di akhirat masuk neraka. Ustaz dah kata masuk neraka gitu ustaz. Neraka ni Allah yang punya jadi suka-suka ustaz. Aduh, amal ni netizen. Dia pandang ustaz kita netizen. Betul tak? Dia ustaz dia nak cakap merapu lagu tu. Dia ada sandaran marga. Cuma kadang-kadang dia baca hadis ataupun tidak. Nampak? Kulul lahmin nabata min suhtin fannaru aula bi. Jelas Nabi kata tiap daging yang tumbuh badan kita membesar ada makan yang haram. Layaknya masuk neraka. Akhirat dua, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'in, dua saja. Dunia macam-macam beseng. Betul tak? Kita apa benda ni tak mugi kod ni kita kona kod ni. Tak depan dia roadblock kita gos tangkap belakang. Akhirat satu golongan ke syurga, satu ke neraka. Mung ni makan haram, boleh tak? Syurga. Tak boleh. Dah guna no, go to hell. Nah, soalan seterusnya. Saya mimpi orang yang dah meninggal. Mimpi arwah tu comel sangat. Putih bersih wajah. Berserban berjubah putih. Senyum berseri-seri. Saya tanya seorang. Ustaz, apa maksudnya Ustaz tu kata arwah tak tenang di sana? Saya bagi tahu lagi mimpi itu mimpi yang baik. Mimpi yang bahagia. Ustaz tetap kata arwah tak tenang di sana. Roh yang tenang ni dia tak nak kembali ke dalam dunia. Betul ke begitu? Tak betul. Mimpi ini yang menggembirakan kita, yang menakutkan kita. Yang menggembirakan mimpi yang baik. Kalau dah tuan mimpi rasa gembira, itu mimpi yang baik. Orang yang comel, orang suka tengok. Putih lagi orang suka tengok. Faham lagi? Nah, kemudian pula berseri-seri pula, lagi orang suka tengok. Senyum pula, lagi pula orang suka tengok. Maka bila kita bangun kita rasa gembira. Maka sebut alhamdulillah. Nah, dia mimpi yang menakutkan kita itu kita minta berlindung dengan Allah dengan doa. Nah, mimpinya main dipermainkan syaitan dalam mimpi. Masuk dalam satu lubang nak tubik tak boleh. Nak lori metung tak kita, kaki lekat pula celah besi lokang. Faham lagi? Tu. Nah, pada kena lebong gitu. Bangun pun tak kesi muka dah. Aku ingat kesungguh dah tadi. Nah, tu mimpi mengarut. Mimpi mengarut belaka tu. Jadi kalau mimpi orang yang comel, orang yang bersih, orang yang berpakaian lawa, orang yang senyum pula, bersinar-sinar pula, kita rasa gembira, itu bukan tanda dia orang tak baik. Nah, saya nak redha dengan suami saya banyak melukakan hati saya. Hati saya tak dapat redha dengan sikap si suami. Berdosakah saya? Baik. Suami dia suka lukakan hatinya. Nah, dia kalau tak mau sukakan orang lelaki lukakan hati kita, kita tunang tak mau 20 tahun. Faham tak? Jangan nikah. Sebab masa tunang ni tak akan lukakan kita. Betul tak? Masa tunang ni lautan api sanggup ku renangi. Nampak? Lautan api bukan kata laut biasa. Laut tu api, dia akan berenang, dia ambil awet dia. Itulah orang lelaki-lelaki. Tapi bila nikah dah, maknanya bini balik suku aku 6 bang. Faham tak? Lagi dia abang tak lain 6 bang mabuk. Faham? Balik sekor lah. Kalau siapa masih sikit dah. Dia gitu saja. Itulah. Jadi kalau mu tak mau dilukakan, jangan nikah. Bertunang lama 40 tahun biar siapa tua. Semuanya manis berlaku. Bila dah berkahwin dia ada buah pahit tak boleh nak salah juga. Faham? Dah. Cuma orang laki-laki, khairukum li ahli. Nabi kata, sebaik-baik kamu suami yang paling baik dengan isterinya. Paling baik ni bukan yang baik maknanya beri yang terbaik saja. Bini dia maki dia tak maki bini dia. Kau faham jenis orang kena maki laki. Maki pagi petang ni maki lelaki. Lambat selih. Tapi suami dia beri yang terbaik. Tak baik kata gitu. Gitu suami dia. Itu suami baik tu. Isteri kita baik pula, kita beri balasan kepada dia. Kita sukakan hati dia. Cara menyukakan hati, bapa ni lain, orang ni lain. Ada bapa dia suka kalau kita buat pergi jalan. Jadi dia pun tahu bini dia suka pergi jalan. Jadi
Dia ajak mau isteri dia pergi jalan. Apa tujuan? Bukan nak suruh berselfie kat kamera hello. Nak suruh bini dia suka bila awak pergi jalan. Menyukakan hati isteri itu satu perintah yang disuruh syarak. Dan siapa paling banyak menyukakan hati isteri, dia adalah orang beriman yang terbaik. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang paling terbaik melayani isterinya. Nah, ada orang dia tak suka pergi jalan, dia suka makan biskut. Biskut ni ada version baru biskut ni. Tak? Biskut. Kita biskut anak kita dak imbang dah. 2% kau dah kena mamah. Nah, nolak dak habis 2%. Biskut mok dah. 18,000 balik segi ya. Dah. Apa kejadah ke biskut dah tahu. Dak. Tapi biarlah mainan dia. Nah, tak apa nak suruh dia suka. Ini gak dia kalau maknanya suka melukakan hati. Kalau tak sengaja lain. Kita tak sama, ambil lebih kurang lama. Kalau dah disengajakan semua, sengeleng, dia tahu benda apa kita sakit hati. Dia akan buat benda lagu tu. Kadang-kadang isteri buat pada suami. Kadang suami buat pada isteri. Ini tanda perangai yang tidak baik. Jadi macam mana kalau kita rasa tak suka dengan suami? Tak apa, sebab kita bukan benda yang tak bernyawa. Bila benda bernyawa, mesti ada efek perasaan. Cuma, kalau kita dapat suami yang begini, kita sabar. Ada hikmahnya. Ada hikmah di sebaliknya. Nah, cuma dalam Islam bila tak boleh nak sabar dah, baru dia ada perceraian. Tak boleh sabar. Nasihat dia maki balik, suruh semayang dia, tonyek dia ludah atas muka kita. Nah, contoh. Jadi kita lepaskan dengan baik. Kalau perempuan ni tak dia nak lepas laki dia, dia minta nasihat daripada mahkamah dan sebagainya. Nah, jadi kalau setakat marah dalam hati kerana dilukakan, itu tak apa. Tapi wal kadhiminal ghaidha, kawal marah kamu itu, jangan pula kamu jadi jahat seperti suami kamu. Nah, soalan seterusnya. Kenapa perempuan dia boleh buat macam-macam kebaikan? Contohnya solat, rajin, sedekah, bagus, layan family baik, tapi dengan suami tak boleh layan elok-elok. Macam Rima. Dia biasalah lagu tu. Sebab tu kita ni nilai sesuatu tu kita kena letakkan dengan harga yang betul. Nah, kalau kita tahu nilai, kita akan jaga benda tu. Orang tak tahu nilai. Pertama, orang luar. Kedua, bukan tuan barang. Sebab tu kalau pinjam orang, dia buat lebih kurang. Tapi kalau kita jaga tak. Pasal apa? Pasal yang pinjam, dia tak tahu nilai. Jadi kalau kita suami kita kena tahu nilai dia. Bila kita tahu nilai seorang suami dalam kehidupan kita, baru kita tahu lebih kurang. Jadi kita silap letak grade. Tu je silap dia. Faham lagi? Sikit je. Lepas tu kita layan, kita tengok kita buat WhatsApp dengan kawan-kawan kita. Ada emoticon lah, babai lagi dengan lelaki. Bagi. Faham lagi? Nampak? Gitu. Kita kawan, kita cakap dengan saudara mara adik-adik kita, cakap bergaluh. Nak? Begini bergaluh. Tapi dengan suami kita cakap lebih kurang. Apa? Kita tak tahu nilai seorang suami. Nampak? Tak tahu nilai. Macam orang ulu tu, bila tengok satu barang, buat lebih kurang, tepak gitu. Kawan tu beli 2 juta beli. Pasal apa? Dia tak tahu nilai. Dia ingat ke macam kereta buruk kat kapal dia. Ni tengok pak saya kat sama je lah. Jadi kita letakkan nilai tu, grade tu biar betul. Siapa yang letak nilai suami sebagai seorang suami sungguh, surga neraka bagi seorang isteri, dia akan cakap molek. Yang kedua, kalau kita rasa kita lebih baik. Bila kita rasa kita lebih baik pada orang, kita biasanya akan kurang layanan kita pada dia. Sebab tu Nabi suruh rendah diri. Bila kita rasa kurang mau pada orang, barulah kita tak buat lebih kurang orang. Dia anggap dia lebih tinggi daripada suami dia. Dia anggap dia lebih senang daripada adik-beradik dia. Jadi buat lebih kurang adik-beradik. Jadi kena jaga. Jangan letak harga diri kita tinggi pada orang, kemudian letak orang lain lebih baik daripada kita. Dalam bab suami, harga nilai seorang suami, biar betul-betul kita faham, barulah kita jaga dia dan sebagainya. Batu selipar kita letak bawah, beliang, mah kita buh dalam robok. Ada orang beli beliang, boleh di tangga. Dak naik, jajah gelang-gelang dah, buh tangga kita. Dia buat macam selipar. Selipar lah air 2,5. Hak tu 25,000 buh dalam. Pasal apa dia buh atas robok? Dalam rumah, kunci pula. Pasal apa selipar bawah? Pasal dia tahu nilai harga.
Gitu je. Soalan seterusnya. Betul ke orang kata tekanan perasaan murung sebab orang tak kuat iman? Dia ikut perasaan sangat. Betul ke itu? Apa cara nak elakkan dari kemurungan itu? Baik. Murung, stres. Dia bukan mesti dia orang tu kurang iman. Yang betulnya di antara sebab-sebabnya ialah kurang iman. Tapi bukan semua stres kurang iman. Kita kira stres ada iman. Salah gitu. Antara ni sebahagiannya. Ada sebahagian orang yang stres kerana kurang iman. Bang, dia sebab dia ada stres ni banyak sebab. Kadang-kadang dia trauma. Ada berlaku satu benda yang menakutkan dia. Dia jadi stres. Bang, kadang-kadang genetik. Ni kajian sains lah. Genetik ni maknanya kromosom dan sebagainya. Tak? Keturunan. Kadang-kadang kekurangan iman. Tak? Dia tidak ada tempat sandaran, tempat mengadu. Dia tak berdoa pada Allah. Dia tidak ada tahajud. Dia tidak baca Quran. Maka dia akan duduk lagi gelap dalam kemurungan dia. Jadi bukanlah orang yang stres kurang iman, tetapi antara sebab-sebab stres ialah kurang iman. Itu baru betul. Soalan seterusnya. Sekarang TikTok jadi trend terbaru yang nak naik cepat. Macam-macam tujuan penggunaan. Apakah pendapat Ustaz tentang TikTok? TikTok ni buat gaya. Buat gaya macam-macam lah. Ada yang menyanyi, ada yang berjoget, ada yang jual produk dan sebagainya. Dia Islam ni bukan agama mengharamkan. Islam ni peraturan. Dia bukan nak mengharam semua benda. Islam ini ialah mengawal. Dia kawal. Jadi kalau kata TikTok, nak kata haram, tak boleh lah. Tengok apa yang dibuat. Yang dia buat itu tengok patuh syar'i. TikTok itu tidak haram. Tak patuh syar'i, haram. Nak tunjuk orang pakai tudung TikTok. Buatlah dalam tu pakai tudung hitam dulu. Ni dak daripada rambut nampak, lepas tu masuk tudung jadi haram. Ataupun joget bodoh-bodoh TikTok. Tubuh dah lah macam gera-gera basuh tubuh. Faham tak lagi? Ikut TikTok dah dekadang kita pandang muntah tengok. Tamu tengok nak buat modal kena tengok juga. Ini masalah jadi ke haram, jadi ke bodoh. Kata anak dia bodoh. Anak dia jadi dak reti bahasa ngak gini, memadukan aib keturunan ni. Jadi bukan semua. Kalau TikTok tu kuliah agama, nasihat, suruh semayang. Semayang belaka, jom kita semayang belaka. Tak semayang tak boleh Tuhan marah. Padahal suara ustaz, dia buat suara dia. Itu TikTok takkan nak kata haram. Itu bermanfaat. Jadi cuma kebanyakannya haram. Pasal apa? Pasal banyaknya langgar syar'i. Di TikTok ni banyakkan rosok lah. Banyakkan. Tapi hot rosok ni Indonesia, Malaysia, China. Pelik dia TikTok dia. Indonesia teruk lagi. Pakai baju dalam saja TikTok. Dia jakit. Seronok. Sebab dulu siapa nak masuk ambil kita masuklah TV. Siapa sini TV mari ajak dia masuk TV. Ada sini. Tahu tak? Dapat masuklah TV keluar. Hebat apa ni? Ni TV sendiri. TV sendiri ni ambil telefon pegang. TV sendiri. Pak Sen worldwide. Dia sendiri jadi artis, dia kameraman, dia producer, dia syarikat sendiri. Faham? Apa tu bila dia tidak ada asas-asas yang mengawal dia, punah dia. Kalau orang yang buat ni dia ada kawalan, sebab dia ada ilmu dan sebagainya, maka tak rosak. Kena hati-hatilah. Orang bisnes macam kami ni, nak bisnes Allah redha dunia akhirat macam mana? Pertama, niat kerana Allah. Yang kedua, mencari rezeki yang halal. Hak dua tu biar betul dulu. Jangan kita nega kerana apa? Kerana nak jadi kaya macam orang ni. Jangan tu. Takut lupa Allah. Kerana Allah dulu. Kerana mencari rezeki ini perintah Allah. Dia kita nak tolong orang lain pula. Sebab bila kita meniaga kita berjaya, adik-beradik kita boleh tupang. Orang tak ada kena-mengena boleh kerja. Jadi kita dapat lebih, kita boleh sedekah. Kita boleh bantu anak yatim. Dan kita boleh buat amalan yang memerlukan piti. Orang tak ada piti tak pergi Mekah. 2-13 ribu. Ambil mana piti? 200 pun payah. Jadi biarlah lagu tu.
Kemudian kita jangan berlawan nak jadi kaya. Itu salah. Kita nak majukan lagi perniagaan kita biar ramai lagi orang boleh tumpang senang. Itu yang betulnya. Betul Allah beri lebih. Orang yang tak ingat Allah pun Allah beri lebih. Orang ingat Allah pun Allah beri lebih. Tokai kasino pun kaya-kaya. Orang yang kerana Allah pun kaya-kaya. Tapi hak Allah suka ke tidak? Biar Allah suka. Kita nak tengok berkat ke tak? Apa makna berkat? Ziyadatul khair. Makin berniaga, makin boleh bersedekah. Itu tanda-tanda ada keberkatan. Kerja postman ya atau surat je, tapi boleh pergi Mekah. Kerja jadi beruang ya atau nasi. Food Panda. Faham lagi? Tapi bersisipan duit boleh pergi Mekah. Itu berkat. Tokai besar dak pergi Mekah Paklan ni dak pergi. London Brisbane dia pusing tu. Makan angin. Kerana tak ada barakah. Soalan seterusnya. Kawan-kawan yang di luar sana masih tak yakin nak hantar anak ke sekolah tahfiz. Macam mana tu? Baik. Dia penyakit ni lama dah. Dia kalau di sekolah agama, dah dia makan ke darah lagi. Dia main lagu tu. Padahal tidak pernah lagi kita keluar dalam surat khabar muka depan. 2 pelajar tahfiz, 3 pelajar pondok mati kebuluran. Ada? Tak ada. Hak jahat sekali dalam dunia. Orang paling jahat apa dia? Penjenayah. Penjenayah yang diiktiraf ialah banduan. Banduan kita tanya dia pagi, makan dia pagi, dia kata air melo. Cuma tak bergula. Melo, sihat dan kuat. Tengah hari nasi. Dan nasi macam ayam-ayam. Ayam ada sesuatu. Tu pun ayam hari maaf lah ayam. Hari lain ikan ada sesuatu. Ada sayur sikit. Dah makan nasi. Penjenayah. Tang main pipong lah. Faham? Main pipong tang jing. Mana mu orang jahat? Penjenayah. Banduang. Makan 2 kali sehari. Apatah kalau sekolah tahfiz. Itu dia bimbang. Jadi orang tu kata, dah kalau agama, kalau pondok bila-bila nak kerja, nak makan je. Kita jawab makan nasi, apa dah. Mu jahat kan ni, makan nasi kau. Kita duduk di area Nusantara, Asia Tenggara. Orang makan nasi belaka. Orang baik, orang jahat, popok, nyamuk, kerajaan, Esko, YB, JKK, PKK. Semua makan nasi. Faham lagi? Betul tak? Makan nasi belaka. Mengaji ke makan nasi tak mengaji, makan nasi orang bayar, makan nasi tak bayar, makan nasi pecah rumah makan nasi. Makan nasi belaka. Tak usah bimbang bab lagu tu. Dan lagi pula, bukanlah bila kita yang tahfiz, bila kita pondok, maknanya kita tidak bekerja. Ini asas-asas yang perlu dalam kehidupan orang yang bergelar Muslim. Utlubul ilma, ilmu itu mesti dituntut. Soalan seterusnya. Kelebihan orang yang hafal Quran, dunia dan akhirat. Tak kata hafal, kita baca 1 huruf pun sudah dapat banyak pahala. Nabi kata man qara'a harfan min kitabillah. Siapa baca 1 huruf saja daripada Al-Quran, falahul hasanah. Orang ini dapat 1 pahala. Al-hasanah bi asyri amsalihah. 1 pahala ganda 10. Nabi kata siapa baca alif lam mim 3 kali 10, 30 dah. Siapa baca bismillahirrahmanirrahim 190 pahala. Siapa baca Fatihah sekali 1560 pahala. Kerana Fatihah 156 huruf. Faham lagi? Tu baru sekali Fatihah. Kalau hafal Quran min babil aula, lebih-lebih lagi tak dah kita nak kira banyaknya keuntungan. Bila sebut pahala bukan dunia, akhirat. Pahala boleh cocok. Gimana pergi bank, mana cocok pahala? Mana boleh cocok? Akhirat baru tubik. Faham? Ni cocok tubik lain, kampung agung. Nampak? Dalam hadis yang lain, dia akan pakaikan mahkota kepada ibu bapaknya di akhirat nanti. Budak yang orang yang hafal Quran atau orang yang pembaca Quran, Nabi kata, dia akan panggil ibu bapak dibawa datang dekat dia, dia pakaikan pakaian mahkota. Apa dia mahkota? Mana pakaian seorang raja. Dia akan pakaikan ibu bapa dia pakaian raja. Apa maksudnya? Maksudnya masuk syurga. Bukan panggil ibu bapa pakai mahkota, lepas tu bulan neraka. Bukan gitu.
Mana masuk syurga lah tu. Nah. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nabi kata sebaik-baik kamu, bukan dia seorang saja, antara yang terbaik dalam kehidupan manusia, dia belajar Quran, dia ajar orang lain. Nah. Kenapa banyak berlaku lepas ibu bapa meninggal, adik-beradik berada bawa haluan masing-masing? Tenangkan ibu bapa yang dah meninggal itu. Memanglah. Dua ibu bapa ni anchor panggil. Nah, dialah sebabnya kita berkumpul. Dia sebabnya kita balik. Kalau dah ibu bapa dah tak ada, mati dah, jarang adik-adik main rumah kita. Ada berlaku tapi biasanya kurang lah. Raya balik rumah ayah. Duduk Port Dickson balik, duduk di Bintulu balik, duduk di Johor balik, duduk di balik habis. Nah, ibu bapa pasal. Bila bapa tak ada dah balik tak? Kurang balik lah. Ada anchor tu. Itu penting. Sebab tu Tuhan jadi ibu bapa ni sebagai ibu. Nah, sebagai bapa. Apa? Tarikannya anak-anak perasaan ingin balik tu ada, dan perasaan tu akan hilang bila mati kedua orang. Cuma bila kita tak balik pun kita kena ada, jangan ada perbalahan, dan kalau boleh saling menziarahi lah kalau mampu. Itu yang terbaik. Jangan ikut trend lah, ikut trend. Pasal orang putih dia trend, dia maju dia sekarang. Lepas tu di Amerika kalau kita pergi di bandar besar, dia tak cara ibu bapa. Tapi kalau pergi di ulu-ulu Amerika, ada lagi ulu, dia rapat dengan orang tua. Maknanya cara hidup masyarakat dulu lebih baik. Masih dikekalkan di pendalaman negara-negara. Di barat pun gitu juga. Kalau di Paris pun semua orang tak layan ibu bapa. Nak di Tokyo. Tapi kalau di ulu-ulu Jepun, orang tua masih dihormati. Kita nak jadi gitu lah. KL dulu. KL lupa dulu. Dia kiblat kita. Tu mari Terengganu. Terengganu ni ada dah. Tak pernah cara mak ayah. Betul tak? Dulu orang dak bertegur siapa dengan jiran-jiran di Kuala Lumpur. Orang dak cara dah. Itu 90-an. Sekarang Terengganu pula. Dengan rumah-rumah comel-comel lagi dak cara dah. Bukan kita nak tengok dia beranak. Anak dia berapa kan pun tak tahu. Dia benda-benda yang baik itu semakin hilang. Lebih-lebih lagi adik-beradik. Jadi sebenarnya benda itu merugikan kita. Soalan seterusnya. Saya nak niat wakaf tanah tersebut, nak naikkan bangunan sekali di atas tanah tersebut. Saya niat wakafkan untuk anak yatim, pusat tahfiz. Betul ke? Betul lah. Kita ada bangunan, saya wakafkan bangunan ini kerana Allah untuk anak yatim. Katalah begitu. Kita ada tanah, aku wakafkan tanah ini kepadamu ya Allah untuk anak-anak yatim. Betul, tak ada masalah. Jadi maksud wakaf ialah berhenti. Apa makna berhenti? Dulu kita milik boleh jual beli. Berhenti dah. Hukum boleh jual beli itu sudah berhenti. Jadi hak Allah sampai kiamat. Waktu untung orang wakaf ni. Tapi sekarang untung dia ada wakaf sekaki. Kita dulu orang kaya-kaya wakaf 1 ekar. Boleh wakaf tak? 400,000. Dan ni sekaki. berapa sekaki? 50 ya sekaki. Ramai-ramai share pahala. Sekaki pun kena juga. Nampak kira juga. Cici dah buat cici. Nak cici dah. Lalu cici 6%. Banjir besar melanda sekarang, kemurkaan Allah sebab manusia masih derhaka pada Allah. Walaupun Allah dah hantar ujian COVID-19 tapi manusia masih maksiat berdosa. Dia begini. Bila sebut musibah ma asabal mu'min, benda yang menimpa kita, yang kita tak suka. Termasuk hilang selipar. Turun tangga tengok lipar hilang. Itu musibah. Bukan COVID saja. Cuma musibah besar COVID. Musibah besar banjir. Musibah besar kebakaran. Nombor satu sekali, kita kena sebut sama. Inna lillah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah. Orang-orang yang Allah suka, orang-orang yang bila berlaku musibah, mereka segera kata inna lillah. Tak tulis dalam Facebook apa? Kata dalam hati. Nampak? Kita sibuk nak tulis. Dan tahajud. Boleh 9 like. 9 like. Faham tak lagi? Banyak like. Kemarin boleh endang. Boleh 9 like. Kita bukan bergeruk, dia belah ribu like. Nampak? Jangan main ni. Dia gila je. Dulu 90 tahun 80. Hang 99 jenis gila. Lepas ni dah ada 104 kita bilang. Apa gila ke 100? Gila like. Gila ke 101? Gila share. Gila ke 102? Gila left group. Macam-macam pening lah ni. Gila 104, gila TikTok.
Tak? Macam-macam tak? Biasa 6, 7 share, hari tu 9. Huyo. Boleh 15 print screen. 20 like WhatsApp kunyi. Apa benda maksud? Dia panggil hubul jah, suka kan, rasa hebat. Tak ada apa-apa pun benda ni. Benda-benda lagu ni saja. Allah Rabbi. Marah dia kalau kita kata gitu. Sikit lagi deh. Semua tu musibah. Cuma kalau kita sabar, kita redha, Allah beri pahala. Tapi kalau orang kafir tak ada apa-apa. Cuma kalau bala itu ujian tu atas orang yang dia kasih, itu pahala. Allah naikkan darjat. Tapi kalau orang yang memusuhi Allah, itu adalah benda azab bagi dia. Cuma apa saja yang berlaku, inna lillah. Bukan COVID saja. Kita pegang perut, salah pegang. Kalau kita tahu dia tak pegang, tak ingat. Inna lillah. Itu musibah. Tapi kita sebut tak? Sebut Allah kalau pegang perut panas. Benda tu baik. Tu baik. Sepepak basikal tu. Berik sama. Sebut kau magak tak? Boleh bagi pencerahan masuk Quran yang kita bersedekah oleh secara sembunyi atau terangan. Macam mana pula kata sedekah tangan kanan sampai tangan kiri pun tak tahu gini. Dia nombor satu sekali kita sedekah maksudnya sembunyikan. Jadi ajar Islam ni sembunyikan sedekah. Tetapi jika kamu tunjukkan, boleh, kata ulama. Syaratnya supaya orang lain ikut sama buat. Kerana sekarang orang dah tak buat, jadi aku tunjuk biar orang buat. Kalau gitu, boleh. Dia tak mahu kita supaya kita rasa hebat dan sebagainya. Talabul manzilah fi qulubin nas bi amalil akhirah. Sengaja kita buat amal akhirat supaya hati-hati manusia yang melihat puji kita. Itu baru jadi tak pakai rawah, jadi riak. Tapi siapa yang sedekah nak tunjuk ke orang, tapi apa tujuan? Supaya orang lain meniru. Maka orang akan ramai membantu si fulan, cepat dia dapat terlepas daripada kemudaratan. Itu boleh. Macam tadi awal tadilah, jangan kita derah sangka buruk. Tak? Orang kata hutang kita sampai dia tak bayar macam mana? Nampak posting kat FB macam bagus. Ini masalah. Posting tu bukan kata pukul 12 tengah hari, pukul 4 pagi atau dah hadis. Hutang orang tak bayar. Faham lagi? Kita bangun subuh tu dalam WhatsApp Allah beratus. Kelebihan tu, kelebihan ni kata Natal ni surah tak lagi. Faham? Ini masalah. Dia tak baca pun, dia forward je. Dia forward saja. Walaupun dia dapat juga pahala, tapi maknanya bayar hutang orang tu wajib. Hutang orang tak bayar, tapi beli kereta baru. Ini masalah. Tapi kalau hutang orang bukan masa tak boleh beli. Kita tak sampai masa bayar, tak apa. Ni sampai masa bayar, tak bayar. Siapa yang tak bayar hutang, Nabi kata dia akan berjumpa dengan Allah. Sengaja, bukan uzur, bukan muflih. Sengaja. Memang dia niat tak mau bayar. Dia akan jumpa dengan Allah di akhirat seperti seorang pencuri. Maknanya dia ni makan rapah, ambil harta orang cara tak betul. Gitulah dia akan berjumpa dengan Allah. Laki Allahu sariqah. Hadis kata dia akan bertemu dengan Allah seperti seorang pencuri. Dahsyat. Orang mati syahid, ampun semua dosa, melainkan hutang. Hutang tak settle bawah. Dah kita mati syahid kan? Dah settle tu. Saya alai yang minarak aku settle lah. Itu ikat porong. Ni tak settle ni. Faham? Ni hutang orang. Dia kena jaga-jaga. Orang kerja dunia semata-mata, dosa pahala tak ambil kira. Nasihat dia buat bodoh saja. Mana tak kira dosa pahala. Kalau kita nasihat tegur, dia buat bodoh. Dia memang bodoh dah. Dia gini dah, kehidupan kita ni, kalau kita banyak akhirat, dunia kita kurang. Kalau kita banyak sangat dunia, akhirat kita kurang. Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Kalau begitu, ambillah yang lebih baik, yang kekal. Nampak? Dia gitu. Dia kanan kiri. Banyak tengok kanan, kiri kurang nampak. Kanan belakang tengok, tak nampak terus kiri. Banyak tengok kiri, kanan kurang nampak. Tengok kiri terus, tak nampak terus kanan. Itulah dunia dan akhirat. Dah kita buat sama berat, Ustaz. Mau ingat gula ke apa? Gula boleh lah. Atau kata
Ni 10 kilo, mu buat sekilo-sekilo. Tu boleh, siapa boleh buat sekilo-sekilo. Akhirat dengan dunia boleh buat sekilo-sekilo. Nampak? Nah, jadi kalau boleh janganlah jadikan kita dunia kita menghalang akhirat kita. Nah, soalan yang kedua sebelum akhir kita jawab. Ni lain kali lah. Ke dah anggil dah. Kemudian sia-sia sekarang, apakah janji Allah untuk anak yatim, orang yang menjaga anak yatim di akhirat? Pendek ceritalah. Nabi kata orang yang jaga anak yatim, ana wakafil yatim kahataini, ana wakafil yatim fil jannati, aku dengan orang yang pelihara anak yatim dalam syurga. Cukuplah. Tapi tak cukup lagi. Nabi kata kahataini, seperti dua ini, tangan dia jari telunjuk, jari tengah, maknanya dekat. Orang yang jaga anak yatim dalam syurga berjirang dengan Nabi. Kita kalau jirang dengan YB rasa kau ni. Oh. YB ketuk masuk kohong YB. Faham lagi? Ni Nabi. Allahu Rabbi. Nah, Nabi berjirang dengan Nabi. Bukan mana sebelah rumah, mana dekat dengan Nabi. Itu kelebihan orang jaga anak yatim. Dalam dunia ni orang kafir, dia akhirat tak ada dia. Panjang umur. Awak jaga anak yatim. Bekas-bekas pelakon Hollywood tu tua. Kata buat apa sampai 90 lebih tak mati lagi. Ramai rupanya. Ada buat rumah anak yatim. Sedekah orang kuat. Jadi balasannya dalam dunia panjang umur. Orang kafir. Dah apa tak kita orang beriman. Ni kita sapu tangan atas kepala dia dengan kasih sayang. Kalau kena di rambut 1000 lah, di tapak tangan 1000 dosa ampun. Lepas tu anak yatim, budak-budak je. Kalau tua tak kira yatim. Tua pun sapu pala-pala pun tak boleh dikepeng. Faham lagi? Nampak tak? Nampak tak? Dah anak yatim tua kan, rambut tepi ni. Faham? Dia pun sapu tak boleh dikepeng. Tak? Bukan masuk gitu. Dah sapu kepala je. Padahal dia tak tanggung makan minum. Dia sapu kepala saja anak yatim. Hapus dah dosa dia. Nak sebilang-bilang rambut anak yatim. Betul tak? Waktu saya dulu masih di Mekah. Ada seorang sahabat lah, Datuk di KL. Dia ni orang kaya. Sahabat saya ni. Dia ada rumah besar, banglo di Mekah. Bila, bukan banglo, bila. Besar. Dan bila tu dia bagi duduk anak yatim orang Myanmar. Jadi kebetulan saya gitu bulan Ramadan, dia ajak pergi berbuka puasa situ dan bagikan sumbangan untuk anak yatim itu. Semua duduk tu. Ada cikgu dia apa, dia bayar semua. Orang Malaysia. 250 orang duduk. Jadi beratur lah budak tu. Jadi habis majlis beratur buka piah, sapu kepala pakai tangan. Orang sana. Sapu kepala anak yatim tu. Nak dapat ampun dosa. Kita anak yatim tak sapu kepala kepak. Main sini mu dulu something kau mak ayah mu ada main kapau gitu tu. Nampak menangis anak yatim. Dan soalan yang terakhir, media sosial sekarang jadi benda biasa, umpat, keji, caci maki. Apa hukumnya? Tak pay besar-besar, blog, suka terus share cerita, menimbulkan umpatan netizen di ruang komen. Itulah akhir zaman. Tak, dia gitulah. Kereta comel dulu beli 85. Comel lah potong sagat. Bulan ni jeng dah tahun 2020. Kita pasang wiper, kita pun tekan signal naik wiper. Faham lagi nampak tak? Tekan berik jadi tubik minyak. Faham lagi? Masalahnya, gitulah dunia dia semakin tua. Satu firman Allah Ta'ala dalam Quran jaga kita. Inna ba'da dhanni ismun ya ayyuhalladzina amanu. Nampak? Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, kamu kena jauh daripada sengka-sengka kau orang. Tu baru sengka. Belum lagi troll ni. Nak jatuh kau orang ni. Tu baru sengka. Inna ba'da dhanni ismun. Kerana kebanyakan yang kamu duduk suka kau orang berdosa. Bila berdosa, masuk neraka akhirat. Wala tajassasu. Jangan cari kesilapan orang. Suat khabar, media-media sosial, cari silap orang. Cari huru-hara rumah tangga orang. Cari benda kes yang boleh jatuhkan orang, bisnes orang dan sebagainya. Tak? Lepas tu troll. Lepas tu viral. Kadang-kadang dia tak niat jatuhkan kita. Dia nak panah. Dia nak like banyak.
Dia nak sensasi, itu je. Tapi semua ni ahli neraka belaka. Sebab apa? Sebab masuk dalam firman tadi. Wala tajassasu. Jangan cari silap orang, lepas tu viral terus dan sebagainya. Nampak? Wala yartab ba'dukum ba'dha. Dan jangan duduk sebut keburukan-keburukan sesama kamu. Nah, ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maita fakarihtumuh. Adakah kamu suka pok daramu mati, panggil belakang anak-anak, pakat cokeh daging ke, telang belakang makan daging pok dara? Mesti kamu tidak suka. Nah, tapi itu yang berlaku sekarang. Nah, kenapa? Kan dia nak like banyak ni. Page dia ada bisnes, orang boleh tepek elang. Faham? Dia tengok atas like, YouTube dia atas komen. Komen beratas, banyak view banyak. Nah, maka lagi sedap dia mengumpat. Lagi sedap dia kutuk orang, lagi sedap dia viral. Dia tahu ada masalah rumah tangga artis ni, dia akan korek. Nah, hak ni dia akan call suami. Hak ni call bini. Dua tu balah. Lagi balah, lagi panas, lagi sensasi, lagi laku. Bisnes. Orang tak salah lagi kena gari, berebut dia ambil gambar. Nak ambil gambar, nak ubuh, biar panas peh dia. Lah orang tu tak salah, kadang-kadang dituduh. Betul tak? Hari ni sebab tu ramanya ahli neraka akhir zaman. Betul tak? Baik kita buat kerja kita betul-betul, we comel. Nah, hak salah kita pun bertepek arik. Kalau nak kepek jeng. Nah, waktu tengok orang berniaga laku dah. Orang laku, alhamdulillah. Biar ada witi-witi pun, alhamdulillah. Itu yang terbaik. Ni kita witi pun alhamdulillah, ini terbaik. Faham lagi? Jangan lagu tu. Nah, kita tak kenal apa dia. Naik maju, molek cokeng naik. Nah, apa benda sabeda ke apa? Sabeda. Baju kurung tak payah gosok. Sabilah. Alhamdulillah, aku dah buat kenyang. Alhamdulillah. Tanya orang Melayu wadung. Alhamdulillah. Biar bila gitu Allah suka kita. Bila Allah suka kita, nah, apa kita buat, semuanya ganda belaka. Nah, bab kita nak kita ke depan ni dunia ni, jalannya kita nak pergi Allah ni akhirat lah. Kita nak benda, nak hak kekal. Nah, comel berkekalan. Hak dunia orang ada kekal. Nah, baru nikah memang mengadap hidung tidur. Nah, baru nikah, nah, yang kita tidur beradap muka. Nah, tapi 30 tahun dah. Yang boleh pusing tak kena. Tak apa, tengok muka mengginggal malam-malam. Macam sepanai hidup muka bini. Nah, contoh dah. Bila laki tu jadi macam ada, mu aku jangan muka mu jauh tengok. Dah, dah tua dah. Nah, jadi kita buruan kita ni perjalanan ke akhirat. Insya-Allah, terima kasih pada Mama Ade kerana beri kesempatan dan ruang pada kita untuk berbincang sedikit pada pagi ini. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih